Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan sambung 10.5 kumpulan darah manusia. Alright. Sekejap. Okay, jadi selepas kelas kamu sepatutnya dapat menguasai 4 benda ni. Okay, kita nak memerihalkan kumpulan darah ABO. Kemudian kita nak hubung kaitkan kumpulan darah ABO. Kumpulan darah ABO ni kita ada kumpulan darah A, B, AB dan O. Okey, kita panggil sebagai kumpulan darah ABO. Okey, 10.5.3 memerihalkan faktor resus. Okey, ini mungkin perkataan baru, kamu baru dengar faktor resus. Dan akhir sekali menaklkan faktor resus yang tidak sepadan dengan kehamilan. Okey, ini ada kaitan dengan kehamilan. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok berkenaan perkataan-perkataan baru hari ini seperti antigen. Okey, antibody biasa dengar dah, tapi tak tahu macam mana dia punya cara tindakan dia, kan? Okey, kemudian kita nak tengok siapa yang kita boleh derma darah, siapa yang boleh menerima darah, dan kesan kalau kumpulan darah tu tidak sepadan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, tengok yang A, kumpulan darah A. Okey, sepatutnya kamu tahu kamu kumpulan darah apa. Tahu tak kumpulan darah apa kita? Siapa tahu kumpulan darah dia? Okey, kalau tak tahu tanya mak, mungkin mak tahu. Okey, sebab lepas kelahiran, doktor mungkin akan bagi tahu kita kumpulan darah apa, kan? Okey, kalau kumpulan darah A, antigen pada sel darah merah dipanggil sebagai antigen A. Ingat kalau antigen ni dia adalah sejenis protein. Ada yang tanya apa dia antigen, cikgu? Antigen ni macam sejenis protein yang merangsang penghasilan antibody. So antigen ni dia duduk dekat permukaan sel darah merah. Ni. Sebab tu ditulis kat sini antigen pada sel darah merah. So kamu kena bayangkan di sekeliling sel darah merah yang berbentuk dui cekung tu ada antigen A. Biasanya nama dia samalah kalau kumpulan darah A, antigen A. So antigen A ni yang akan merangsang penghasilan antibody. Orang yang kumpulan darah A, dia ada antibody dalam serum darah. Antibody ni dia tak duduk dekat sel darah merah, dia duduk di dalam serum darah, duduk dalam plasma lah. Okey, dalam plasma. So kita panggil anti-B. Maksudnya orang kumpulan darah A, antibody dia akan terkesan terhadap kumpulan darah B lah. Maksud dia ada anti-B. Antibody B kita panggil sebagai anti-B. Okey, anti-B ni terus kita fahamlah dia adalah antibody B. Okey, untuk orang kumpulan darah A, dia hanya boleh menerima darah daripada kumpulan A dan O sahaja. Okey, A dan O saja. Yang geng dia saja A dan satu lagi O. Sebab O ni adalah penderma universal. Kumpulan darah O. Kita dah biasa belajar form 3 kalau tak silap cikgu. Okey, kumpulan darah A boleh menderma darah kepada kumpulan A dan AB. Okey, kumpulan AB ni kita kenali sebagai penerima universal. Okey, sebab semua nanti dia boleh terima darah. Right. Kesan jika penderma dan penerima tidak sepadan. Okey, biasanya penderma tak ada masalah, dia hanya derma darah. Yang kesan dia yang akan mengalami penggumpalan ataupun kita panggil sebagai, ini perkataan baru juga, pengaglutinan. Okey, pengaglutinan ni adalah penggumpalan. So darah akan bergumpal sekiranya tak sama kumpulan darah, tak sepadan. Kita panggil tak sepadan. Contoh, kumpulan darah, katakan si A ni dia kumpulan darah B. Kumpulan darah B. So dia terima darah daripada kumpulan darah A. So darah dia tu tak sepadan, maka sel-sel darah akan bergumpal. Kita panggil sebagai pengaglutinan. Okey, kita tengok kumpulan darah B pula. Kumpulan darah B, dia ada antigen B. Ingat nama sama. Antigen biasanya nama sama dengan kumpulan darah tu. Antigen B yang duduk dekat permukaan sel darah merah. Dan dia ada antibody A ataupun kita panggil sebagai anti-A. So, boleh menerima darah daripada B, kumpulan dia, dan juga O. Kalau nak derma, dia kena B dengan AB. So, yang ni AB. Okey,
AB dia ada kedua-dua antigen. Dia ada antigen A dan antigen B. Okey, tetapi dia tiada antibody untuk A dan B. Dia tiada antibody untuk A dengan B. Sebab itu dia boleh menerima dari semua kumpulan darah. Sebab dia tak ada antibody, tak ada apa nak serang. Kalau dia terima kumpulan darah A pun tak ada masalah sebab tak ada antibody yang nak serang kumpulan darah A. So tak ada pengaglutinan lah. Siapa-siapa pun boleh bagi kat dia. Okey, faham kumpulan darah AB ni sebab dia tiada antibody untuk A dan B, maka AB adalah kumpulan penerima universal. Okey. Tapi dia hanya boleh menderma. Dia nak derma juga boleh. Dia derma darah untuk kumpulan dia sahaja. Okey. Sebab dia ada antigen A dengan antigen B. Bahayalah kalau dia derma untuk kumpulan darah yang lain sebab antigen dia tak kenal. Okey. Untuk kumpulan darah O, okey, disebabkan dia adalah penderma universal, maka dia tidak ada antigen. Tidak ada antigen yang nak menghasilkan antibody tu. Okey, tidak ada antigen. So antibody dia anti A dan anti B dan boleh menerima darah daripada kumpulan O sahaja. Dan dia boleh menderma untuk semua kumpulan A, B dan O. Okey. So untuk slide ni kamu kena faham maksud antigen dengan antibody yang kita kenal lagi sebagai anti. Kalau B, anti B. Antibody A, anti A. Okey. Alright. Seterusnya. Okey. Ini antibody dalam plasma darah. Ini macam tadilah. Yang ni kesimpulan dia lah. Kalau jenis darah kalau jenis darah A, antigen A. Okey, antibody anti B. Ini macam kesimpulan Kalau B, antigen B, antibody A. Kalau AB, dia ada dua-dua jenis antigen, tak ada antibody. Kalau O, dia tiada antigen, tapi ada antibody A dan antibody B. Okey. Antibody ni, dia macam askar kan? Dia akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah. Contoh, antibody A akan menyerang antigen A. Antibody anti-B akan menyerang antigen B. Okey. Inilah yang cikgu kata tadi. Kita bayangkan kalau antigen dia berada di permukaan sel darah. Ni kan sel darah merah. Ni yang berbentuk segitiga ni kita wakilkan sebagai antigen A. Okey. Antigen A. Kemudian yang antibody anti-B ni dia duduk di dalam plasma. So dia tak duduklah dekat sel darah merah. Kalau kumpulan darah A dia ada antigen A, antibody anti-B. Kalau kumpulan darah AB dia ada kedua-dua. Dia ada antigen A dengan antigen B, tapi tiada antibody. Okey. Tengok kalau kumpulan darah B dia ada antigen B yang segitiga ni, antigen B, dan dia ada antibody anti-A. Okey. Kalau kumpulan darah O ada antigen. Kumpulan darah O tak ada antigen. Tapi ada antibody A, anti-A dan antibody anti-B. Okey, boleh? Ini bayangan dia lah. Kan tadi cikgu kata kalau antigen berada di permukaan sel darah merah. Okey. Ni macam ulangan balik lah. So ni antibody berada di dalam plasma. Take note ni on RBC red blood cell. Antigen ada pada red blood cell, antibody ada dalam plasma. Okey. Sekarang kita masuk faktor resus. Tadi kamu dah tahu dah tentang kumpulan darah A, B, AB, antigen dia. Okey, cikgu ulang balik Kalau kumpulan darah A, antigen dia adalah type sikit. Antigen apa untuk kumpulan darah A? Antigen kumpulan darah A, antigen apa? A lah juga kan? Ingat antigen dia sama dengan kumpulan darah. Yes, antigen A. Antibody untuk kumpulan darah A? B. Kita sebut sebagai anti-B.
Good. Okay, perkataan yang betul kita tak boleh sebut B saja, kita sebut anti-B. B mesti huruf besar. Okay, anti-B. Kalau B huruf kecil, dia tak bermaksud. Kita biasanya penulisan untuk biologi ni dia tulis anti-B huruf besar lah. Kumpulan darah pun A besar. Kalau kumpulan darah B, B besar. A semua tu huruf besar. Okay, kita tak boleh tulis huruf kecil. Alright. Okey, sekarang kita masuk satu lagi perkataan baru yang kamu berkenal hari ini, dipanggil sebagai faktor resus. Okey, faktor resus ni ada sinonim macam ni lah. Setengah orang tanya, hang kumpulan darah apa? O, lepas tu dia tanya balik, O tu O positif ke O negatif? Tak tahu. Kan? Tak tahu. Biasanya memang orang biasa orang tak tahulah dia kumpulan darah A positif atau A negatif. Kalau dia buat pemeriksaan kat doktor dan doktor cek kumpulan darah, dia memang nak tahu dia positif ke negatif, dia boleh tahu. Kita ada A positif, A negatif, B positif, B negatif dan seterusnya lah. A, B positif, A, B negatif, O positif, O negatif. Okey. Jadi, kalau kita panggil faktor resus lah tu. Faktor resus ataupun kita sebut sebagai faktor R besar H kecil. Tulisan dia R besar, dia punya ni faktor R besar H kecil. Kita tulis sebagai R besar H kecil. Ini kita panggil faktor resus lah. Terdapat pada permukaan sel darah selain antigen lain. Okey, maksud dekat sini, kalaulah kumpulan darah A tu kita kenal sebagai A positif, maksudnya dekat sel darah merah dia tu ada dua lah. Satu antigen A, satu lagi antigen D. Antigen D itulah yang kita panggil sebagai faktor resus tu. Kalau dia ada. Kalau dia tak ada, kalau kumpulan darah ni dia negatif. Katakan Ahmad ni kumpulan darah dia adalah A negatif. Maksud dia, kita bayangkan dekat dia punya sel darah merah, dia ada antigen A dan dia tidak ada faktor resus. Dia hanya ada antigen A sahaja. Okey. Jadi yang berdua ni, sel darah merah individu yang mengandungi faktor resus atau antigen D. Ni nama dia pun sama lah ni, faktor resus ni, ataupun kita kenali sebagai antigen D. Kita kenali sebagai RH positif, resus positif. Kalau individu tu tiada faktor resus ataupun tiada antigen D, dia dikenali sebagai resus negatif. Okey, tengok nombor 4 ni penting Sekiranya darah penderma resus positif bercampur dengan darah penderma resus negatif. Okey, yang jadi masalah dekat siapa? Penderma ke penerima? Penderma ke penerima? Penerima. Yes, penerima yang problem. Okey, penerima resus negatif akan menghasilkan antibody. Dia sebab dia tak kenal sebab dia tak kenal, dia anggap sebagai benda asing. Jadi badan dia akan hasilkan antibody untuk lawan. Okey, alright. Jika penerima resus negatif menerima darah resus positif untuk kali kedua, pengaglutinan akan berlaku. Okey, mula-mula dia tak ada masalah lagi. Dia cuma badan dia cuma hanya akan merangsang penghasilan antibody. Dia apa lagi masa ni? Katakan si A ni dia menerima darah. Macam hospital mungkin ada kesilapan teknikal, dia bagi yang resus. Dia ni resus negatif kan, dia bagi resus positif. Okey, untuk kali pertama dia terima darah tu, dia tak jadi apa-apa lagi kat dia. Tapi badan dia sudah apa? Merangsang penghasilan antibody. Okey, katakan 4 bulan kemudian dia tak cukup darah lagi, dia pergi dekat hospital, ada lagi berlaku masalah teknikal. So dia dapat lagi darah resus yang berlainan tu. Masa ni baru berlaku penggumpalan darah, pengaglutinan. Sebab badan dia dah hasilkan antibody. Antibody tu akan lawan dan menyebabkan dia bukan lawan nak bagi nak bagi okey. Tak, dia akan menyebabkan pengaglutinan akan berlaku. Jadi penerima akan maut. Pengaglutinan maksud dia rosaklah sel-sel darah merah, dia rosak. Bila rosak, tak ada function lah. So penerima akan maut. Okey, dalam kes ni biasanya kuranglah berlaku masalah teknikal. Tapi sekali lagi cikgu cerita apa yang masalah yang sering berlaku adalah dari segi kehamilan.
di kehamilan. Okey. Contoh macam inilah cikgu cerita tadi tu, kita boleh bayang macam ni. Okey, kalau resus positif yang ada, ni yang Y ni adalah antigen D lah. Maksudnya dia ada faktor resus. Dia ada antigen D dekat permukaan sel darah merah dia. Kalau tak ada, maka kita panggil sebagai resus negatif. Ni contoh Kalau darah O. Darah O kan kita kata dia tiada antigen. Maksud kosong lah. Dia tak ada pun antigen D pun tak ada. Antigen O pun memang tak ada lah. Okey. Tapi kalau ada O positif, kalau darah dia adalah O positif, maksudnya dia ada antigen. Antigen O dia tak ada. Memang itu memang lumrah daripada tadi kita belajar kan. Tapi yang ni disebabkan dia positif, dia ada antigen dia ada antigen D ataupun resus, dia ada faktor resus. Kita panggil resus positif lah yang ni. Kalau kumpulan darah A, cikgu beritahu tadi, kalau kumpulan darah A maksudnya dia ada antigen A. Nampak ada A kan? Antigen A duduk dekat dia. Tapi disebabkan dia negatif, maka dia tidak ada faktor resus. RH. Nah ni kalau A positif dia adalah RH tu, dia ada dua lah antigen. Dia ada antigen A dengan antigen D. Antigen D tu resus positif lah. Contoh B. B dia ada antigen B, nampak huruf B. Tapi tengok, oh B negatif, maksudnya dia tak ada resus. Kalau B positif, dia ada resus. Dia ada resus. Kalau AB pun sama, dia ada antigen A, dia ada antigen B. Jangan silap, dia bukan ada antigen AB, dia ada asing-asing lah. Dia ada antigen A, dia ada antigen B. Untuk negatif, tiada resus. Kalau AB positif, baru ada resus. So dia ada 3 jenis ni. A, B dengan resus RH ataupun antigen D. Cikgu habang antigen D walaupun tak tulis kat sini. Kamu kena take note lah. Kadang-kadang dalam soalan disebut antigen D. Sedangkan kita fahamlah kalau antigen D tu adalah resus positif. Okey. Ni ulang balik. Cikgu ulang-ulang balik supaya lebih faham. Okey, contoh darah penerima resus negatif, dia terima darah daripada penerima resus positif. Maka yang ni yang first, situasi yang pertama, yang first tadi. Darah penerima menghasilkan antibody resus. First dia hasilkan antibody dulu. Jadi tak ada apa-apa lagi untuk situasi pertama. Okey, situasi kedua, bila dah darah dia ada banyak antibody, anti-D ni, maka kalau dia terima lagi kali kedua, darah yang resus positif akan mengakibatkan pengaglutinan sel darah. Pengaglutinan sel darah. Jadi akan menjadi maut lah. Okey. Yang ni yang cikgu kata, selalunya dekat hospital kuranglah sebab ada banyak dia punya SOP kan, kuranglah masalah teknikal. Tapi sekiranya berlaku kehamilan, okey, tengok ni dulu, kita tengok yang dalam buku teks tu. Okey, masalah timbul jika, okey, ini kita boleh bayangkan kalau berlaku satu perkahwinan, dia tak tahu dia resus apa. Kadang-kadang memang dia tak tahu, dia hanya tahu kumpulan darah, dia tak tahu resus apa. So didapati ibu dia, okey, yang ibu ni resus negatif. Okey, suami dia resus positif. Lepas tu bila kahwin dah dapat anak, masa pregnant, okey, fetus dia tu resus positif. Ini anak pertama okey, resus positif sebab ikut ayah. Dia tak ikut mak. Kalau ikut mak tak ada masalah, sekarang dia ikut ayah. Okey, nampak tak sekarang? Ibu dia, darah dalam ibu dia adalah resus negatif. Darah dalam anak resus positif. So, tak compatible kan? Dia tak sepadan. Okey. So, sekarang ni, masa dalam kandungan, tak ada masalah lagi untuk anak yang pertama. So, dalam bulan terakhir kehamilan, okey, dalam bulan terakhir kehamilan, maksudnya dia dah dia nak hampir bersalin lah kan. Okey. Serpihan sel darah fetus. Sebab serpihan sel darah fetus ni dia boleh masuk melalui tali pusat tu. Okey, melalui plasenta masuk. Jadi, sel darah itu dia ada antigen D. Dia ada kan, dia fetus resus positif, dia ada antigen D kan. Dia merentasi plasenta, masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu.
Bila masuk, dia masuk dalam sistem peredaran darah ibu, apa yang terjadi? Sel darah putih dalam darah ibu akan bertindak balas. Jadi dalam badan ibu tu, daripada tak ada apa-apa antibody, dia sudah hasilkan antibody. Hasil daripada serpihan sel darah fetus masuk dalam tu dia. Jadi badan ibu tu, darah ibu tu akan menghasilkan antibody. Okey. Mengalir semula ke dalam sistem peredaran darah fetus. Antibody tu masuk dalam fetus tu. Tapi disebabkan kepekatan antibody tu tak cukup banyak, tak kuat lagi, okey, akan memusnahkan sel darah merah positif tu tak banyak sangat lah. Jadi mungkin tak jadi apa-apa sangat untuk anak yang first. Okey. Okey, yang ni tengok yang ni ambil daripada buku teks. Okey, cikgu ulang balik. Kalau ibu resus negatif, bapa dia resus positif. Okey. Ibu resus negatif, maksudnya dia tak ada resus dekat antigen dia, dekat sel darah merah dia. Anak ada, so diwakili dengan positif-positif ni. Okey. Fetus resus positif, ada antigen D. Masuk dalam sistem peredaran darah ibu, sel darah putih ibu hasilkan antibody dan mengalir semula ke fetus. Jadi antibody ni, nampak A positif yang hijau-hijau ni, antibody anti-D kekal dalam sistem peredaran darah ibu. Okey, ini kalau kehamilan seterusnya, maksudnya anak nombor berapa? Kehamilan seterusnya anak nombor berapa? Anak kedua. Anak kedua yang problem. Anak pertama dah deliver dah, okey, selamat dah. Adalah antibody dalam badan tu, tapi tak banyak sangat. Dia baru duk acah-acah terror sikit antibody tu, tapi tak cukup kuat. Yang ni kalau dia hamil kali kedua dan anak yang kedua fetus tu, doktor check tengok ada positif juga. Okey. Jika fetus resus positif, antibody ibu akan menyerang sel darah merah fetus. Yang ni problem. So anak nombor 2, sekiranya tidak ada apa-apa tindakan daripada pihak hospital dan sebagainya, dan dia pun tak tahu, mak dia ni pun tak tahu, dia kata resus negatif, anak ni mungkin dia akan meninggal lah. Okey, sebab ada satu penyakit yang kita panggil sebagai erythroblastosis fetalis. Dalam buku teks ada, tengok sekali ada tak? Okey, ni erythroblastosis fetalis. Ni penyakit ni akan menyebabkan kematian. Tengok nama dia. Erythro ni maksudnya eritrosit lah, kan? Blastosis ni maksudnya pecah, blast. Blast ni macam pecah. Fetalis, fetal maksudnya macam mati lah, kematian. Disebabkan sel darah merah pecah. Dia macam burst, pecah. Itu kesan dia kepada anak kedua. Alright. Okey. Yang ni lah. Yang tadi cikgu terang ni semua kat sini. So, okey, ini cikgu ambil daripada, kalau kamu nak tahu lebih lanjut, boleh Google lah. Cikgu ada satu kes dekat Malaysia. Dia tak tahu kata dia tu adalah resus negatif. Okey, ni cikgu screenshot saja yang bawah-bawah. Ni kat Melaka ni. Pada pertengahan Disember 2011, saya disahkan hamil. Sebelum pihak hospital Melaka mengesahkannya darah resus negatif. Dia tak tahu. Sebelum tu dia tak tahu kata dia resus negatif. Dia memanggil saya semula ke klinik untuk mendakwa terdapat masalah mengenai jenis darah saya dan pastinya mengundang kebimbangan. Okey. Lepas tu, selepas diterangkan, barulah saya tahu pemilik kumpulan darah resus negatif ini minoriti. So, tak ramai lah. Lebih kurang dalam satu Malaysia ni, lebih kurang 30% macam tu je. Tak banyak. 30% ke 3% macam tu ya. Tak banyak Okey. Nama lain bagi resus negatif ataupun faktor resus adalah faktor RH. Okey. Nama ini diperoleh daripada monyet jenis resus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh ilmuwan Austria Karl Landsteiner. Okey. Jadi doktor akan, cikgu terlupa nak bawakan. Doktor akan suntik satu bahan untuk menghalang
proses penggumpalan tu. Kalau dia dah check dah anak tu anak nombor 2 kan, doktor check kata dia resus negatif, so pihak hospital akan cuba untuk kurangkan risiko kematian anak tu dengan suntik ROGAM ni. RHOGM. Boleh google. ROGAM ni adalah macam satu jenama ubat lah untuk kurangkan masalah erythroblastosis tu. Alright. Okay. Itu sajalah untuk hari ni. Kita nak tengok belum habis ya, jangan tekan left pula. Okey, yang tadi kita belajar pasal yang 4-4 tadi dah mula-mula kena tahu kumpulan darah kan. Kita ada kumpulan darah ada berapa? Kumpulan darah ada 4. Okey, kumpulan darah A. Okey, good. 4A, B, AB, O. Kita panggil sebagai kumpulan darah ABO. 3 nak kita huruf tu. Okey, soalan. Nyatakan kumpulan darah yang merupakan penderma universal. Penderma universal. Okey, good. Kumpulan darah O. Okey, dia panjang jawapan dia. Nyatakan sepatutnya bagi tahu darah O je lah, sebab nyatakan dia kata terangkan, kita bagi tahulah kenapa kumpulan darah O ni merupakan penderma universal. Sebabnya kumpulan darah O ni sel darah merah tiada sebarang antigen pada permukaan membran dia. Dia tak ada antigen. Kumpulan darah O ni clean lah, clean daripada antigen. Ini keyword dia, tiada sebarang antigen pada permukaan membrannya. Oleh itu, penerima mempunyai antibodi dalam serum darah tidak akan bertindak terhadap sel darah merah. Sebab dia macam dia tak nampak antigen tu tak ada. Jadi bila dia terima darah O, tak ada masalah lah. Yang geng ada antigen tu, yang badan penerima akan bina antibodi. Kalau tidak ada antigen, so dia tak akan bina antibodi, maka tidak akan berlaku pengaglutinan lah. Okey. Oleh itu, penerima mempunyai antibodi dalam serum darah tidak akan bertindak terhadap sel darah merah seorang penderma darah O kerana tiada kehadiran sebarang antigen A atau B pada permukaan membran sel darah merah. Okey, faham Itu sebab dia. Sebab O ni dia tidak ada antigen A atau antigen B. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku jika kedua-dua kumpulan darah penerima dan penderma tidak sepadan. Okey. Ramalkan penggumpalan. Okey. Okey, the right word, walaupun kita tahu pengaglutinan adalah penggumpalan, kita tulis pengaglutinan. Lupalah cikgu kataan baru. Macam mana cara nak ingat? Tulislah beberapa kali. Hari ni tulis 5 kali pengaglutinan. Lama-lama dia akan lekat dalam kepala. Okey, kena usaha. Kena usaha, jangan redha saja. Kena usaha. Lepas tu baru redha, baru tawakal. Apa-apa pun kena usaha. Okey, sel darah merah penerima. Okey. Sebab yang masalahnya dekat penerima. Penderma ni tak ada masalah. Penerima. Sel darah penerima ni jawapan yang lengkap lah. Okey. Sel darah penerima akan mengalami pengaglutinan. Kita buat jawapan lengkap. Macam kita bersiap nak keluar pun kita lengkap kan. Tudung on point, ada serkut, pakai serkut, bagi lengkap. Macam lelaki pakai tali pinggang lah, apa semua, bagi lengkap. Okey, jawapan kamu pun kena lengkap. Sel darah merah penerima akan mengalami pengaglutinan. Okey. Ini soalan, cikgu ambil buku teks ni, nanti kamu kena ulang buat sebagai homework. Okey, 3 orang bayi PQR mempunyai kumpulan darah B, O dan AB masing-masing. Bila perkataan masing-masing ni kita kena ni lah, pairing lah. P ni kumpulan darah B, Q kumpulan darah O, R kumpulan darah AB. Okey, 3 pasangan ibu bapa mempunyai kumpulan darah berikut: B dan O, A dan B, AB dan O. Okey, padankan bayi kepada pasangan ibu bapa yang betul. Okey. Contoh, kita tengok yang satu tu. Siapakah ibu bapa bagi bayi P?
Bayi P tu ada kumpulan darah B. Mana mak pak dia? Mana mak pak bagi kumpulan darah B? Agak-agak ramalan kamu. Mak ayah dia mak siapa? Anak dia ni kumpulan darah B. Mak ayah dia siapa? Siapa mak ayah dia? Pasangan pertama B dan O. Kita tengok sekali jawapan. Lagi? Fana Alicia kata pasangan pertama. Maksudnya yang ni kan? B dan O. Pasangan bapa pertama. Semua kata pertama. Ajai Hiza B juga kumpulan yang pertama juga. Lagi ada lagi tak? Okey. State lah yang tu. Kita lagi tengok jawapan. Siapakah mak ayah bagi anak kumpulan darah O? Mak ayah bagi anak kumpulan darah O. Teka tak apa, cikgu tak marah. Teka je dulu. Saya tengok betul ke tak. Mana jawapan? Halo. Ada jawapan untuk mak ayah kumpulan darah O? Pasangan ketiga. A, B dan O. Pasangan ketiga. Okey, saya tengok betul tak. Okey, sekarang siapa mak ayah kumpulan darah AB? Pasangan kedua. Saya tengok, betul tak? Okey. Pasangan apa pertama, kumpulan darah ibu. Okey, yang ni yang betul Okey, pasangan pertama. Yang ni silap ni. Okey, pasangan ibu bapa kedua untuk kumpulan darah AB. Betul lah tadi kan? Okey. Untuk pasangan ibu bapa ketiga, anak dia kumpulan darah B. Okey, good. Okey, ini soalan esei. Biasa ni esei lah. Okey, cerita dia beginilah kalau esei. Seorang lelaki resus positif berkahwin dengan seorang perempuan resus negatif. Anak pertama resus positif hidup. Tetapi anak kedua yang juga resus positif meninggal dunia. So, mata kamu tengok apa maklumat dia bagi. Oh, ayah resus positif. Ibu resus negatif. Anak pertama resus positif. Anak kedua resus positif. Oh, ini mesti cerita pasal resus. Mesti ada perkataan pengaglutinan. Mesti ada perkataan penyakit itu. Erythroblastosis fetalis. Okey. So, ceritalah macam mana yang ada dalam buku teks tu. Kena fahamkan dalam bulan terakhir kehamilan. Semua cerita mana cikgu terang tadilah. Okey. Sampai habis sel darah merah mengalami hemolisis. Hemolisis tu yang penyakit tadi tu. Erythroblastosis fetalis. Kalau letak nama tu, complete lah kamu punya jawapan. Alright, saya kena buat latihan Okey. Next soalan. Ni kita banyak buat soalan supaya lebih faham. Seorang mangsa kemalangan ada darah B, memerlukan pemindahan darah serta-merta. Adakah selamat untuk dia menerima darah daripada individu kumpulan darah jenis O? Soalan lain pun dia boleh tanya. Mengapakah kumpulan darah jenis O adalah penerima universal? Huraikan. Jawapan dia sama ya sebenarnya. Kita nak cerita kenapa? Kumpulan darah O tiada antigen A dan antigen B. Mula-mula jawab dulu selamat ke tak? Sebab soalan dia tanya adakah selamat? So kita jawab dulu. Ya, selamat. Jawab dulu. Ya, selamat. Pasal apa? Terangkan mengapa. Jadi kita beritahulah. Yang kumpulan darah jenis O ni tiada antigen A atau B pada sel darah merah dia. Jadi boleh menerima kepada individu lain kerana pengaglutinan tidak akan berlaku. Jadi tiada tindak balas antigen antibody. Nampak tak? Yang ni mungkin markah dia 3 atau 4. Okey. Yang ni 3, yang ni satu lagi ni 4. 1, yang ni 3. Mula-mula dia bagi tahu ini keyword dia tiada antigen A atau B. Lepas tu tiada pengaglutinan. Lepas tu tindak balas antigen antibody tidak berlaku. Faham cara nak jawab macam mana? Okey. Next.
Mungkin juga ditanya dalam soalan objektif. Okey, apakah jawapan dia? Bagi masa baca dulu. Okey, type jawapan kamu. Okey, untuk menulis, cara menulis kumpulan darah kita tulis macam inilah. I besar, A dekat atas. Nanti yang ni kita belajar dalam genetik ya. Cikgu bagi tahu awal cara kita nak menulis dia. I besar, lepas tu kat atas dia tu kita tulis huruf kumpulan darah tersebut. Kalau macam ni kumpulan darah A. Kalau macam ni kumpulan darah B. Kalau macam ni kumpulan darah O. Kalau atas ni kumpulan darah AB. Okey, apakah jawapannya? Okey, A, Aisyah A, Hafiz Jazwan A. Lagi. Mana lagi? Nasrul A. Jangan ikut jawapan kawan. Kalau kamu rasa B ke C, tulis. Setakat ni yang jawab A. Mana lagi? Ada dalam talian ke? Tidak ke? Okey. So, penerima darah yang manakah boleh menerima darah daripada kumpulan darah AB? AB hanya boleh bagi dekat AB sahaja. So, jawapannya adalah A. Alright. Inilah. Okey. Darah AB. Kita tulis macam ni AO ni maksudnya darah A lah. Darah B, darah O. Okey, darah yang sepadan AB. Kerana tiada antibody A dan antibody B yang akan bertindak balas dengan antigen A dan antigen B. Sebab darah AB kan, darah AB ni dia ada dua antigen kan? Antigen A dengan antigen B. So dia boleh bagilah dekat AB sebab AB tiada apa? Tiada antibody A dengan antibody B. So, dia pun boleh terimalah antara A dengan B tu. Okey. Seorang individu memerlukan pemindahan darah selepas mengalami kemalangan. Dia mempunyai antibody A dan antibody B di dalam plasma darahnya. Okey. Siapakah kumpulan yang mempunyai antibody A dengan antibody B? Kumpulan mana? Dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen tapi dia ada antibody A dengan antibody B. Okey. Seorang je jawapan. Okey, very good jawapan dia adalah kumpulan darah O lah. O ni dia ada antibody tapi tak ada antigen. Okey. Kumpulan darah O. Okey. Darah yang sepadan ialah O kerana sel darah merah darah O tiada antigen A dan antigen B yang akan bertindak balas dengan antibody A dengan antibody B. Okey. So, tiada aglutinasi berlaku. Okey. Yang ni yang best ni. Ni cikgu nak kamu jawab Rajah menunjukkan beberapa sel darah merah yang terdapat dalam badan individu P, Q, R, S, T, U, V, W. Okey, P. Cuba tengok P. SDM ni adalah sel darah merah. Okey. Ada dekat dia, ada antigen resus dan juga ada antigen A. Apakah kumpulan darah bagi P? Semua orang jawab. Dia ada antigen A. Nampak ni petak kan? Antigen A. Dia ada resus. Very good. Hafiz Syazwan. So, untuk P merupakan calon untuk kumpulan darah A+. Kalau jawab A saja tak betul. Kena abang plus sebab dekat sini ada faktor resus. Dia ada antigen resus ataupun antigen anti-D kan. Okey, antigen D tu. Okey. So B Q. Q apa? Yes. Okey, good. Very good. Q adalah darah A negatif. R. Seterusnya kamu tengok R apa?
Mata kena cekap tengok ni. R, dia ada apa? Dia ada resus. Kemudian yang 3 segi ni apa? Antigen B. 3 segi ni antigen. Okay, so good. B plus. Pandai, okay? Darah B plus. Okay, seterusnya tengok. Dia tak ada antigen. Dia tak ada kan? Tak ada antigen resus. Yes, good. B plus. Okay, T. Okay, good. Sekarang kita tengok T pula. T adalah very good. O plus. U. Okay, U. Licin. Tak ada apa. O minus. Very good. O minus. V. Tengok. AB plus. Pandai. Okay. Last kali. AB minus. Okay, pandai. Very good. Okay, next. Satu lagi soalan objektif. Darah manusia boleh diberikan kepada resus positif dan resus negatif. Satu pasangan berkahwin mempunyai faktor resus yang berbeza. Anak pertama. Dia ulang-ulang ya. Sekarang soalan ini dalam bentuk objektif. Anak pertama resus positif. Semua kandungan berikutnya. Semua kandungan berikutnya berakhir dengan keguguran. Okay. So, anak nombor 2. Gugur mati. Anak nombor 3 gugur mati. Anak pertama ya selamat. Okey, sekarang kita boleh ramalkan apakah resus bagi bapa dan ibu. Okey, A, B, C, D. Daripada atas A, B, C, D. Which one is the right answer? Hafiz Syazwan A. Lagi. Patricia A. Soalan lagi. Abid, okay, A. So, very good. Bapa resus positif, mak resus negatif, anak resus positif. Sebab dia tak compatible. Kalau yang B ni, mak negatif tak ada masalah. Kalau ibu positif tak ada masalah. Kalau resus, ibu positif, anak negatif, yang ni pun tak ada masalah. Sebab yang ni tak ada masalah lah. Sebab negatif, positif. Yang masalah yang adalah A. Alright. Okay. So, selesai untuk hari ini. Homework kamu, buku teks, ada practice formative 10.5 kan? Muka surat berapa Sekejap, cikgu stop dulu.